semua orang bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat malam. Semoga Allah berkati semua, insya-Allah. Jadi kita bagi masa dalam 2-3 minit lagi, insya-Allah, sebelum kita mulakan kelas kita pada malam ini. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam yang diberkati ini kita bersama-sama dalam pengajian Baitus Salam, yang mana pada malam ni kita akan bincangkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan ilmu hadis. Mungkin ramai yang sedia maklum tentang teguran saya kepada seorang ustaz yang berkaitan dengan ilmu hadis, yang mana saya merupakan antara yang terawal lah, boleh kata yang terawal lah, yang menegur di dalam perbahasan ilmu hadis tersebut. Bila ada seorang sahabat yang berkongsi tentang pautan video tersebut kepada saya, maka atas dasar ghairah kita kepada ilmu hadis itu, saya membuat teguran dalam keadaan yang kita sedaya upaya menjaga uslub bahasa kita, walaupun kita marah juga, kan, daripada satu sudut kerana ia telah mencemari ilmu hadis itu. Jadi tak kurang jugalah sebenarnya ramai juga yang memaki hamun saya kerana isu tersebut. Ada yang menghantar private message, yang mencarut, mencaci, memaki hamun, mengutuk dan sebagainya. Tak apalah.
itu bahagiannya kan. Itulah lumrah lah kita kalau kita nak menyampaikan kebaikan. Dan tak kurang juga ada yang berminat untuk nak menerokai, nak belajar ilmu hadis, dan ramai yang bertanyakan soalan-soalan yang berkaitan dengan ilmu hadis. Jadi saya rasa pada malam ini penting untuk saya jawab juga beberapa persoalan yang ada kaitannya dengan ilmu hadis yang dipertanyakan. Sebahagiannya mungkin ada bau-bau bacang lah dengan isu-isu yang berlegar kebelakangan ini. Jadi yang pertama sekali, bila ada orang yang nak tanya yang minat pada ilmu hadis, tanya macam mana kami sebagai orang awam nak menguasai ilmu hadis. Jadi antara yang saya boleh nasihat adalah saya ni beranggapan lah kebanyakan orang awam masih kurang menguasai bahasa Arab dengan baik. Jadi saya cadangkan supaya kita mulakan dulu bagi orang-orang awam ni untuk nak membaca penulisan dalam bahasa yang kita fahami, selain daripada kita asah juga kemahiran bahasa Arab, sebab kebanyakan rujukan-rujukan, kebanyakan penulisan-penulisan yang berkualiti masih lagi belum diterjemahkan, masih lagi dalam bahasa Arab. Jadi sebelum kita memulakan langkah kita mendalami ilmu hadis, kita cuba kena jelas juga ilmu hadis ni luas kan. Dia ada ilmu hadis yang berkaitan dengan fiqhul hadis, ada berkaitan dengan ulumul hadis kan. Jadi saya tanya benda ni sebab realiti ramai penuntut ilmu hadis yang biasanya dicenderung kepada salah satulah. Ramai yang minat kepada fiqhul hadis tu, yang lebih menumpukan terhadap maksud-maksud hadis, dilalatul hadis, fiqhul hadis, makna-makna hadis ni semua. Dan tak ramailah yang meminati ulumul hadis, bidang periwayatan hadis itu sendiri. Kalau kita cenderung untuk nak menerokai bidang fiqhul hadis, maka sangat penting untuk nak kita menguasai bahasa Arab, sebab perbincangan-perbincangan yang melibatkan teks hadis itu, perincian mafhum hadis, kita mesti kena faham tentang selok-belok bahasa Arab. Tapi kalau bidang ulumul hadis yang lebih kita minati, maka keperluan terhadap bahasa Arab pun sangat penting, sebab dia melibatkan banyak benda-benda yang berkaitan perawi, rujukan-rujukan ni semuanya masih lagi dalam berbahasa Arab. And bila kita dah tahu tentang hala tuju kita, maka kita kuatkan cabang-cabang ilmu yang boleh jadikan sebagai satu asas dalam ilmu kita. So kita mulakan dulu dengan rujukan-rujukan yang mudah, dengan mendapatkan bimbingan guru-guru yang baik yang boleh membimbing kita dalam ilmu hadis. Kita kenal siapa guru kita yang ahli dalam bidang tersebut, mereka yang boleh meluangkan masa dengan kita, kita lazimi mereka, dan kita masuk ke dalam, kita belajar ilmu ni melalui pintu yang betul. Jangan kita jemu, jangan kita putus asa dengan kesusahan yang kita hadapi semasa kita menimba ilmu, dan kita teruskan istiqamah sampai kita berjaya mencapai objektif dan kepuasan yang kita cari. Ini secara umum lah. Dan kemudian ada juga yang bertanya lah kan, ada yang tanya, dia kata ramai dia kata macam nak menuntut ilmu hadis ni susah kan, sebab melibatkan masa yang panjang, so fokus tu akan lari kan. Jadi ada yang tanya, adakah ilmu hadis ini susah sebenarnya? Apa-apa pun sebenarnya ilmu ni, nak belajar apa-apa cadangan, apa-apa ilmu sekalipun, memang kena ada komitmen, istiqamah yang berterusan, and kita mesti kena usaha keras lah dan mengambil masa yang lama. Apa pun, kalau kita nak jadi doktor, kita nak jadi pakar, engineer dan sebagainya, semua ini perlukan kepada takhasus, perlukan kepada masa, perlukan kepada waktu, tempoh yang, usaha yang bukan sedikit. Dan tak dinafikan komitmen urusan keharian kita sebenarnya banyak menyibukkan kita lah, daripada kita dapat meluangkan masa untuk nak fokus, untuk nak kita buat kerja-kerja ilmiah yang boleh meningkatkan ilmu dan disiplin kita dalam satu-satu takhasus. Kita bukan nak jadi satu mujtahid mutlak, kita bukan nak jadi pakar dalam semua benda. Kalau kita boleh jadi pakar dalam satu bidang pun, itulah adalah kita kira sebagai satu anugerah.
Tapi tak, pada masa yang sama tak mustahil lah untuk nak kita mampu menguasai bidang hadis. Kalau kita betul-betul ada minat, kita boleh ada usaha dan fokus. Dan saya melihat kunci yang paling utama adalah minat. Minat tu paling penting. Sebab usaha tu akan datang dengan sendirinya kalau kita betul-betul minat yang sangat-sangat tinggi lah. And tak pelik juga ramai yang kurang minat lah untuk nak belajar hadis, sebab ada yang rasa takut dan rasa macam tak ada harapan kan, rasa macam tak ada guna juga. Ada yang rasa macam tak mampu. Dia ingat ilmu hadis ni kena hafal je banyak-banyak. Jadi ada juga yang tengok ilmu hadis ni macam tak macam bidang syariah. Dia macam kononnya tak semasa lah. Tak macam cabang bidang syariah yang boleh kerja di sana dan sini, yang lebih masuk dalam perbahasan fiqhun nawazil, fiqh semasa. Jadi bagi saya sebenarnya hadis ni, kalau kita nak minat ni, kita kena melihat dia sebagai satu fun, sebagai satu kesenian. Sebab sebenarnya banyak apa-apa unsur-unsur yang terdapat di dalam hadis itu sendiri, kita boleh relate dengan isu-isu semasa, hal-hal semasa. Kalau kita teliti daripada sudut teks, kita teliti daripada sudut ilmu sanadnya, kita akan mendapati kaitan itu. Cuma berapa ramai daripada kita yang boleh faham, yang boleh relatekan semua tu. Sebab ramai yang anggap bila belajar hadis ni dia hafal hadis sahaja. Tidak. Sebenarnya hadis ni adalah satu seni kehidupan. Dia akan memberikan kepada kita satu gambaran, melakar kepada kita satu panduan yang saya rasakan sangat-sangat baiklah untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Kalau nak kata susah, semua bidang pun susah kan. Nak belajar apa bidang sekalipun, banyak bidang-bidang kat dunia ni pun, bila kita belajar tu siang malam kita kena belajar dan kena praktis. Bidang hadis pun begitu jugalah. Dia tak ada satu ilmu yang baik di dunia ni, melainkan ilmu itu tidak mudah untuk nak kita kuasai. Sebab tu kalau kita tengok contohnya pakar-pakar, profesor-profesor sains umpamanya, yang bila mana dia nak kaji satu benda, dia boleh tekun, stay dekat lab, kaji, dia rasa puas, dia senyum dengan hasil daripada kajian tersebut. Macam mana mereka boleh bertahan lama, macam mana mereka boleh enjoy proses tersebut kalau bukan minat jawapannya. So apa-apa pun benda yang kita nak buat, kalau benda tu susah, but kita ada minat yang tinggi, insya-Allah kita akan seronok, dan segala cabaran itu dapat kita lalui dengan senyuman yang penuh dengan kepuasan. Saya sendiri personally pun dulu masa belajar, awal-awal dulu belajar hadis memang mula-mula tak minat kan, tapi lama-lama minat tu datang, especially bila kita praktis dalam bidang tahqiq, dalam bidang takhrij. Saya mungkin tidur 4 jam satu hari untuk nak menyiapkan tugasan, walaupun penat mata, penat badan, tapi memang rasa sangat-sangat puas lah. Itu semua tak akan boleh kita lakukan tanpa satu passion, tanpa satu minat yang tinggi dalam kita menimba ilmu hadis. Baik, kemudian ada juga yang bertanyakan tentang kesambungan sanad. Kalau ada yang kata dari sudut perawi yang thiqah, perawi thiqah ni adalah salah satu daripada elemen ataupun kriteria hadis yang sahih. Tetapi tidak semestinya bila wujud perawi yang thiqah maka hadis itu boleh dinilai sahih. Sebab ada beberapa lagi syarat-syarat dan sudut-sudut pandang yang perlu kita teliti sebelum kita boleh menilai satu hadis itu sebagai satu hadis yang sahih. Ada perawi yang thiqah di rantaiannya, tetapi daripada sudut kesambungan sanad itu ianya tidak bersambung, maka dia tidak mencapai salah satu daripada syarat-syarat hadis yang sahih. Jadi macam mana kita nak tahu ataupun kita nak kenal dengan hadis yang bersambung sanad dia? So kita boleh pastikan sanad suatu hadis itu bersambung dengan beberapa cara. Antaranya, yang pertama, kemungkinan pertemuan di antara satu perawi dan perawi di atasnya, itu guru dia atau mereka yang hidup sezaman yang memungkinkan mereka bertemu. So yang itu kita kena check. Bila memula kita tengok adakah ada hubungan antara murid tu dengan perawi di atas dia yang didakwa sebagai guru itu. Kalau ada kaitan, kita tengok mereka ini hidup sezaman, setempat ke,
And bukan setakat sezaman ataupun bila kata ada kemungkinan pertemuan semata-mata yang kita boleh ambil kira, tapi kemungkinan perawi tersebut kita kena cek ada kebarangkalian perawi itu mendengar hadis tersebut daripada guru dia juga. Sebab especially dalam kes-kes yang melibatkan tadlis. Tadlis ni sejenis perbuatan orang yang perawi yang suka menzahirkan kesambungan sanad walaupun dia tidak bersambung. Cara yang kedua adalah kita boleh lihat juga daripada sudut sirah penyampaian ataupun siratul adab. Apa lafaz yang digunakan untuk nak menunjukkan hadis tu diambil daripada guru dia. Adakah dengan menggunakan kalimah seperti an, iaitu dari, ataupun an ni kalau kata dari ni luas, tak semestinya dari itu menunjukkan dia mendengar daripada guru itu ataupun perawi yang di atasnya. Tapi kalau dikatakan contohnya kalimah seperti haddatsana, telah disampaikan hadis itu kepada kami, ataupun sami'tu, aku telah mendengar, itu lebih kuat, itu lebih kukuh, sebab dia menjelaskan clear bahawa dia mendengar hadis itu daripada fulan. Kalau dia kata qala fulan, telah berkata fulan, ini juga tidak begitu meyakinkan, walaupun kebarangkalian itu ada. Tapi perlu juga untuk nak kita pastikan beberapa perkara berikut. Yang pertama, kitab hadis yang dijadikan rujukan merupakan kitab yang ditahqiq, disemak dengan semakan ilmiah yang baik. Sebab sebahagian cetakan dia tak ambil soal berat lah, soal semakan, ataupun dia tak cek daripada sudut naskah-naskah makhtutat dia, ataupun para penyemak dia bukan orang yang ahli ataupun mahir dalam selok-belok kitab, and itu boleh mendorong ada berlaku penyelewengan ataupun kesilapan dalam setengah cetakan. Yang kedua, perawi yang menggunakan ayat siratul adab tersebut bukan daripada kalangan perawi yang didapati mentakwil maksud dia. Contohnya Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang pernah didapati menggunakan lafaz haddatsana, ataupun khatabana telah diucapkan kepada kami pada sahabat Nabi SAW yang beliau tidak pernah bertemu dengannya, bahkan melalui orang perantaraan, sebab dimaksudkan telah disampaikan kepada kami ataupun telah diucapkan kepada kami orang-orang tertentu di Basrah. So dalam bab tu dia kena berhati-hati. So cara ketiga juga kita nak tengok daripada sudut kesambungan hadis itu, kita buat takhrij lah. Bagi ni orang yang pakar lah, dia boleh analisa pelbagai jalur sanad hadis daripada sumber-sumber, daripada rujukan-rujukan, mengikut disiplin ilmu takhrij, and kemudian dia himpunkan sanad-sanad hadis untuk nak menyingkap kesambungan ataupun terputusnya satu sanad itu. Yang keempat, rujuklah kitab-kitab yang menghimpunkan biografi para perawi hadis. Sebahagian kitab dia membantu kita untuk nak menyemak ataupun untuk nak menyelidik kesambungan sanad. Ada setengah kitab lah dia mention tarikh lahir ke, tarikh wafat ke, senarai guru, senarai murid, and penerangan-penerangan yang boleh kata memberikan implikasi untuk nak kita melihat contohnya kitab Tahdzibul Kamal lah. So setiap kitab tu dia ada ciri-ciri tersendiri, dan sebagai pengkaji kita yang kena bijak untuk menggunakan sumber-sumber rujukan. Kemudian yang kelima, kita boleh juga baca ataupun teliti kitab-kitab takhrij yang telah dilakukan oleh para ilmuwan dulu. Ini sangat membantulah. Contohnya kitab Nasbur Rayah yang ditulis oleh Imam Al-Zailai, Talkhisul Habir, Imam Ibn Hajar, dan macam-macam kitab takhrij yang lain lah. Dan begitu juga kita boleh baca tesis-tesis akademik, ataupun apa-apa penulisan ilmiah akademik yang mengkaji sesuatu hadis itu, sebab biasanya mereka akan membincangkan dengan sangat teliti. Dan begitu juga antara nak melihat putus ataupun tidak satu sanad itu, kita boleh rujuk kepada kitab-kitab ilal yang berkaitan dengan kecacatan hadis. Contohnya Kitabul Ilal oleh Imam Daraqutni, ataupun kitab-kitab yang mengupas secara khusus dan topik-topik yang spesifik difokuskan kepada aspek kesambungan hadis. Contohnya kitab Al-Marasil oleh Ibn Abi Hatim dan lain-lain. Baik. Kemudian kita ada satu persoalan, adakah wujud hadis yang sahih sanadnya tetapi
matan ataupun teks hadis itu dipertikaikan? Jawapan dia adalah khilaf ataupun perselisihan, pertikaian mengenai matan satu hadis ni wujud, walaupun dengan sanad yang sahih. Cuma kelemahan itu mungkin real ataupun mungkin juga berlaku disebabkan kejahilan orang tertentu, iaitu orang yang tahu perihal penyelesaian matan tersebut, dan orang yang tak mengetahui pula dia akan ingkar. Dan ada orang dibantah-bantah tapi disebabkan seorang tahu, seorang tak tahu. Okay. Contohnya dalam hadis sahih Muslim, ada hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, fa afadha ila al-baiti fa shalla bi Makkah adh-dhuhr yaum an-nahar. Tapi dalam sahih Muslim juga dalam hadis Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afadha yaum an-nahr thumma raja' fa shalla adh-dhuhr bi Mina. Jadi hadis Jabir yang pertama tadi mengatakan Nabi SAW solat zuhur ketika hari An-Nahar, ketika haji dulu di Mekah. Tapi dalam hadis Umar yang second tadi mengatakan bahawa Nabi SAW solat zuhur ketika hari An-Nahar di Mina. Secara zahir kita nampak bercanggah, jadi riwayat mana yang betul? So kat situlah yang kita kena check. Contoh yang kedua, misal kata apa yang kita maklum bahawa peristiwa Al-Isra' yang diturunkan padanya kewajipan salat berlaku selepas kerasulan. Tapi ada satu hadis dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang mana ada disebutkan sebelum Nabi diwahyukan, annahu ja'ahu thalathatu nafar qabla ayyuha ilaih. So ayat sebelum Nabi diwahyukan ini, ada juga sebahagian ulama mengingkari lafaz ini. Ibn Hazm, Al-Khattabi, Qadhi Iyad, Nawawi contohnya. Bahkan Imam Nawawi dinukilkan ijma' ulama bahawa kewajipan salat turun pada malam Isra'. Jadi macam mana berlakunya sebelum wahyu diturunkan? Yang ini kita kena cek dan teliti. Saya tak katakan hadis-hadis itu lemah, sebab ia ada penyelesaian, dia ada penjelasan yang akan dapat menghilangkan kemasamaran mafhum dia. Cuma saya katakan, saya nyatakan sebagai contoh hadis-hadis yang sahih, sanadnya, tetapi ada berlaku pertikaian ulama pada matannya disebabkan mereka tidak nampak bagaimana untuk nak harmoniskan hadis-hadis itu. And jadi ini juga satu persoalan yang saya tinggalkan untuk para pembaca fikirkan lah. Baik. Ada juga yang kata boleh ke, ataupun kalau kita menolak satu hadis sahih atas dasar nafsu, adakah boleh menyebabkan seseorang itu menjadi kafir? Okay, yang pertama sekali, wajib bagi seorang Muslim yang beriman dengan Allah dan Rasul untuk kita terima hadis yang mencapai status al-qabul ataupun status penerimaan. Apatah lagi jika ia daripada sumber-sumber yang meyakinkan, seperti Sahihain Al-Bukhari dan Muslim yang disepakati para ulama dan ummah tentang penerimaan hadis-hadis yang diriwayatkan di dalamnya. Kedegilan orang untuk nak menerima hadis sahih tersebut is satu sifat yang angkuh, satu sifat yang tercela. Tapi kita tak boleh terus kafirkan hanya kerana dia menolak satu hadis sahih, melainkan jika dia sendiri mengaku benda itu sahih tapi dia nak lawan juga ataupun dia nak ingkar tanpa sebab yang munasabah ataupun mu'tabar. Al-Imam Ishaq bin Rahawih mengatakan sesiapa yang sampai kepadanya satu hadis daripada Rasulullah yang diakui kesahihan dia, lalu dia menolaknya tanpa rasa takut, maka kafirlah dia. Dan banyak lagi nas-nas ulama berkenaan perilaku menolak hadis-hadis yang diakui sabit daripada Nabi SAW, baik secara sengaja ataupun atas dasar hawa nafsu, sebagai perbuatan kufur yang boleh mengeluarkan seorang itu daripada sempadan Islam. Tapi kalau penolakan itu berpunca daripada asbab ataupun reason-reason ilmiah, maka ia boleh dijawab dengan respon ilmiah juga. Contohnya Al-Imam Ibn Hajar, dia menjawab tulisan Al-Imam Ad-Darqutni yang mengkritik sebahagian hadis-hadis dalam Sahihain. Begitu juga dengan perbahasan dan perselisihan khilaf yang berlaku di kalangan para ilmuwan hadis dalam menetapkan status satu hadis ataupun maksud daripada hadis itu, kita kena ambil kira.
Sebab isu penilaian terhadap kesahihan satu hadis adalah merupakan isu ijtihad. Begitu juga dalam isu-isu yang membabitkan konteks-konteks ilmiah yang lain. Dan perlu kita ingat, boleh jadi satu hadis itu sahih tetapi ianya juga telah dimansuhkan. Dan boleh juga hadis tersebut sahih tapi dia juga termasuk dalam bab muskil hadis, iaitu hadis-hadis yang rumit, ataupun kita kena faham nas-nas secara keseluruhan kolektif yang boleh membabitkan pelbagai usul ataupun kaedah. Baik. Kemudian ada juga perbincangan-perbincangan yang dibahaskan juga, yang disebutkan, sebab bila disebut tentang isu yaqini, isu dhanni, saya pun ada menyatakan bahawa ada orang keliru dengan aspek hadis, isu-isu pembahagian mutawatir ahad, isu yaqini, dhanni, dilalah dan sebagainya. Apa yang saya nak bahaskan juga adalah isu yang berkaitan dengan ada orang kata, kalau kata nak capaikan hadis itu sebagai mutawatir, maka perawi itu mesti kena, setiap tingkatan dia ada berpuluh-puluh perawi lah, ramai. Kan ada setengah buku kata kena ada 50 perawi di setiap generation perawi itu kena 50 at least. Tapi saya berpandangan tak betul, taksiran mesti kena bilangan yang sebegitu rupa pada setiap tawakat ataupun peringkat daripada perawi. And sebelum itu saya nak tanya, wujud tak hadis mutawatir yang sedemikian rupa, ataupun dalam practicality kita nak kata setiap daripada tingkatan perawi itu kena ada 50 perawi, daripada 50 perawi, cek dulu adakah hadis begitu. Yang betul bagi apa yang saya lihat adalah cukup kalau nak kata hadis itu mutawatir adalah bilangan perawinya ramai yang cukup meyakinkan, tak boleh nak sebut berapa, tapi dia cukup meyakinkan kita bahawa mustahil mereka ini berpakat untuk berdusta, ataupun mustahil mereka ini tersalah. Kalau 7 perawi sekalipun dah mampu untuk nak meyakinkan perkara tersebut serta boleh memberikan satu keyakinan ianya adalah sahih, maka dia kira sebagai mutawatir. Kalau di peringkat sahabat contohnya ada 10 perawi, kemudian di peringkat tabi'in ada 7 perawi, kemudian di peringkat bawahan pula ada ramai 21 perawi contohnya, pun tetap boleh dianggap sebagai mutawatir. Sebab para ulama berbeza-beza lah dalam nak menilai satu ketawaturan hadis, dan dia bergantung pada ijtihad lah. Ijtihad bilangan yang dirasakan mampu untuk nak meyakin. Ada yang kata 7, ada yang kata 10, ada yang kata lebih daripada itu. Khilaf, tak ada bilangan yang tertentu. Kalau kita rujuk pada kitab-kitab hadis-hadis mutawatir yang dihimpunkan oleh para ulama, so kita pun boleh nampak bilangan hadis yang berbeza cukup ketara. Ini cukup menunjukkan bahawa nak menetapkan hadis ini mutawatir ke ataupun tidak, itu juga perlu kepada ilmu nazari, kan, untuk nak mencari satu aspek sampai dia meyakinkan kita. Sebab tu isu ni bukan ahad, dhanni, mutawatir, yaqini. It's not like that. It's not as simple as that. Mutawatir macam kita nak mencari hadis sahih. Hadis sahih kita nak meyakini kesahihan hadis itu, kita dah cari qarinah-qarinah, syarat-syarat yang boleh menyebabkan hadis itu sahih. Hadis mutawatir is the same. Ketawaturan hadis itu adalah qarinah untuk nak kita meyakini hadis itu. Disebabkan ketawaturan itu, dia boleh memberikan ifadah al-yaqini kepada kita lah. Tapi itu pun boleh jadi khilaf. Sama ulama melihat ketawaturan sebuah hadis, ada sesebarang ulama tidak melihat ketawaturan hadis itu. Tetapi bab ini kita kena understand, sebab saya malas nak ulang balik lah. Dah jelaskan sebelum ni, dah panjang lebar lah kita sebut dalam video baru ni sekalipun. Benda-benda ni sebenarnya is satu benda yang fil haqiqah ma yahtaj tafsiluh. Yani tak perlu untuk nak kita perincikan benda-benda ni secara, dia akan membawa kepada banyak salah faham dalam bab ni. So akibat daripada kesalahfahaman inilah yang membuatkan orang menghukum hadis itu secara pukal menjadi satu benda yang dhanni. Benda ni panjang lah untuk dibahaskan, saya tak mau ulang balik lah.
Jadi ada juga yang bertanya, adakah hadis ahad boleh digunakan di dalam bab akidah? Biasanya ini saya mention balik lah, pembahagian hadis kepada mutawatir ataupun ahad berlaku sebenarnya selepas daripada kurun pertama, selepas zaman sahabat, zaman tabi'in yang terawal. Ini sebab para sahabat dan tabi'in yang terawal, dia tak pernah dinukilkan mereka ni pernah bahagi-bahagikan hadis ini kepada mutawatir ataupun ahad. But pembahagian ni dimuncul selepas pencambahan beberapa mazhab akidah aqliyah seperti Mu'tazilah yang always mendahulukan akal daripada dalil. Demo ni akan usaha untuk nak mencari pelbagai cara yang boleh membuatkan nas-nas hadis tidak bercanggah dengan pemikiran dan ideologi mereka. Maka wujudlah perbahasan mengenai hadis-hadis yang dikatakan qat'i dan hadis-hadis yang dhanni yang tidak mencapai tahap tersebut, sampailah idea ini mempengaruhi banyak ilmu hadis selepas daripada mereka. Implikasi dia, hadis Nabi SAW yang dikategorikan sebagai dhanni tak dijadikan hujjah sebahagian mereka pada hal-hal yang berkaitan dengan akidah, sebab ianya dikatakan tak cukup meyakinkan ataupun keabsahan dia is not really kuat, sebab dia melalui jalan-jalan yang terhad yang memungkinkan kesilapan perawi. And majoriti ulama dulu daripada kalangan para sahabat tabi'in, ilmuwan daripada kalangan ahli hadis, fiqh, semuanya berpendapat bahawa hadis tanpa mengira mutawatir atau ahad, kalau dia boleh mencapai satu hadis kriteria yang diterima, maka kita wajib terima dan dijadikan hujjah. Banyak hadis-hadis yang jelas padanya penerimaan para sahabat, walaupun hadis-hadis itu datang daripada satu perawi sahaja, satu pihak sahaja. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW pernah utuskan Abu Ubaidah bin Jarrah kepada orang Yaman untuk nak mengajarkan kepada mereka tentang akidah Islam. Nabi hantar Unais radhiyallahu anhu untuk nak ambil kesaksian seorang wanita yang mengaku berzina. Nabi SAW terima penyaksian Unais walaupun seorang. Kemudian dilaksanakan hukuman sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Begitu juga dalam Sahih Muslim ataupun dalam Sahih Bukhari, kisah para sahabat yang menerima pengkhabaran seorang lelaki yang menyampaikan tentang pertukaran kiblat. And macam-macam lagi lah kita tengok banyak dalam hadis Nabi SAW yang mana sahabat dan Nabi SAW menerima persaksian pengkhabaran walaupun datang daripada satu jalan sahaja. Saya tak maulah perincikan bab ini, dan saya pernah mention juga berkali-kali sebelum ini. Contohnya adalah isu yang berkaitan dengan hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, bila contohnya Ibn Salah ataupun some ulama ada sebut ijma' tak ada hadis palsu dalam Sahihain Al-Bukhari dan Muslim, bukan bererti tak ada hadis yang tak boleh dikritik. Kerana hadis-hadis yang dikritik ataupun dinilai tak kuat ada juga. Kalau tidak, takkanlah Daraqutni ada kritik sebahagian perawi-perawi dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tapi dia ada situasi dia. Contoh, kalau kita tengok perawi nama dia Yahya bin Yaman Al-Ijli Al-Kufi, kalau kita semak profil dia, kita akan dapati ramai para nuqat yang kritik hafazan beliau. Kan, sahabat segurunya Waqi' bin Jarrah, Al-Imam Ibn Ma'in, Ibn Numair, Ahmad bin Hanbal, Ibn Ammar, Yaqub bin Shaybah, lain-lain. Semua mereka ini mengatakan bahawa perawi tersebut cepat lupa dan banyak melakukan kesilapan. But how Al-Imam Muslim masih lagi meriwayatkan hadis daripada dia? Sebab Imam Muslim sangat teliti, sangat daqiq, cermat dalam memilih riwayat dia. And disebabkan perawi tersebut dia ada banyak hadis, even anak-anak murid yang sehebat Sufyan Ats-Tsauri, malah Yahya Al-Kufi ni sendiri ada sebut dia hafal 4,000 hadis, dan Sufyan daripada Sufyan tanpa perlu untuk menyalinnya bagi dihafal. So atas dasar ada pengecualian dalam beberapa riwayat daripada Sufyan dan ketelitian seseorang itu dalam beberapa perkara, maka Imam Muslim dia pilih secara teliti riwayat-riwayat Yahya bin Yaman Al-Kufi
yang mana disokong oleh sahabat-sahabat yang lain. And walaupun dalam kata-kata Ibn Salah ada disebutkan kalimah ijma' itu ianya lebih kepada hukum umum lah, sebab persepsi umum daripada kurun Ibn Salah sampai kepada sekarang, sampai ke zaman beliau sendiri, kalau disebut Al-Bukhari, Sahih Bukhari dan Muslim, mesti akan terlintas bahawa ia adalah kitab yang sahih. Dan ini adalah satu muafakat daripada dulu sampai kepada sekarang, dan itu tidak mahu kita perincikan lah. Okay. And ada yang tanya juga apa maksud kata-kata sahih menurut syarat Al-Bukhari, sahih menurut syarat Muslim. Kalau kita perhatikan syarat sahih antara Bukhari dan Muslim sendiri ada perbezaan daripada thubut liqa' perawi, perjumpaan antara perawi, adakah maksud ayat tersebut. Ni ada yang tanyalah pasal Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Panjang sikit untuk saya teliti. Saya sentuh dulu tentang aspek ketelitian Al-Imam Muslim di dalam memilih riwayat-riwayat. Imam Muslim An-Naisaburi ni, dia seorang perawi yang teliti macam yang kita telah sebutkan tadi. Okey, ada yang tanya juga, sejauh manakah kita boleh beramal dengan hadis yang dhaif, dan ada yang anggap bahawa hadis yang sangat dhaif syadid ni boleh juga diperhujahkan, dan boleh juga kita terima macam hadis dhaif yang biasa. Adakah hadis yang dhaif syadid ni sama seperti dhaif yang biasa? Okay, pertama sekali, tak boleh kita beramal ataupun berhujjah dengan hadis yang sangat lemah, dhaifun syadid, dhaif jiddan. Hadis yang sangat lemah tak boleh diperkuatkan. Dia tidak sama condition ni sebagai hadis dhaif yang biasa. Itu adalah prinsip asas dalam disiplin ilmu hadis ataupun takhrij. Saya akui perbezaan tentang pandangan ulama di dalam hukum beramal dengan hadis dhaif yang biasa. Itu saya katakan dan saya tegaskan, itu adalah khilaf mu'tabar yang berlaku daripada dulu sampai sekarang. Cuma ada beberapa isu yang saya nak highlight. Macam mana orang awam nak bezakan hadis tersebut lemah ataupun lemah biasa ataupun sangat lemah. Siapa yang boleh ataupun layak diguna penilaiannya terhadap hadis tu? Adakah kita tahu piawaian-piawaian dalam menilai satu hadis untuk nak kita tetapkan hadis itu sangat lemah ataupun lemah biasa? Apa jenis-jenis dhaif yang disebut oleh para ulama? Itu pun kita nak kena tahu apa jenis-jenis ni, baru kita tahu level dia. Dan saya juga sedar syarat-syarat ulama-ulama yang mengharuskan pengamalan hadis yang lemah biasa. So kita kena teliti cek juga ulama yang kata boleh nak beramal dengan hadis dhaif yang biasa ni, ada dia punya asas syarat dia. Yang pertama, hadis itu tidak terlalu lemah. Ingat, hadis dhaif yang tidak dhaif jiddan, tak sangat lemah. But siapa daripada kalangan kita yang tahu? Kan, orang biasa, orang awam mungkin tak tahu nak bezakan. Yang tak mahir dalam ilmu rijal, takhrij, ilal, macam mana nak tahu hadis ni dhaif biasa ke ataupun dhaif jiddan? Kan, kita tengok khilaf ulama ni pun dah membuatkan kita sangat keliru. Kan, kita dah confuse. Contoh saya bagi, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Ihya yang disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi sebagai dhaif. Maka ramailah orang yang ambil zahir dia, menganggap bahawa itu dhaif biasa, boleh beramal berdasarkan daripada kalam Al-Iraqi yang kata hadis itu dhaif. Tapi kalau kita teliti uslub takhrij beliau, kita akan dapati dhaif yang diperkatakan oleh beliau bermaksud sangat lemah, dhaif yang sangat lemah. Sebab sebahagian ulama tak begitu ambil berat penggunaan lafaz-lafaz penilaian. Maksudnya some ulama bila dia kata dhaif itu umum, tak semestinya dhaif itu biasa. Boleh jadi bila kita tengok qarinah, kita kumpul semua riwayat, kita cek, menunjukkan bahawa dhaif sebut adalah dhaifun jiddan. Cuma some ulama ni dia tak mau nak terlalu sibuk-sibuk dengan lafaz-lafaz lah. Dan kita nak kena ada pengalaman macam mana kita nak bezakan antara perawi-perawi hadis yang boleh diterima ataupun tidak. Kan, ada sampai yang bermudah-mudah, kan, dia kata
boleh beramal dengan hadis dhaif sampai dia beramal dengan hadis-hadis yang sangat-sangat lemah, sampai ada yang langkah lagi kepada hadis yang palsu. Okey. Syarat yang kedua nak beramal dengan hadis dhaif biasa, dia mestilah terkandung di bawah satu sumber ataupun asas umum dalam syarak, bukan something yang baru dalam hukum hakam, ataupun something amalan baru yang diada-adakan dalam agama. Dan syarat ni tak bermakna tunjang asas bagi amalan seorang itu adalah berdasarkan kepada hadis yang lemah. Kan paksi kepada benda ni, bila orang tu beramal, dia mesti dah ada hadis lain yang sahih ke yang menunjukkan amalan itu ada asalnya. Yang lemah ni yang berbentuk ihtiyat sebagai pengharapan, sifat hati-hati, dan itu hanya bukan sebagai satu yang dijadikan paksi asas lah. Yang ketiga, tidak beriktikad menanam kepercayaan yang ianya benar-benar sabit daripada Nabi SAW. Dalam bab ini ada kezannian dia daripada sudut subut dia itulah. Maksudnya even dalam syarat ni, orang yang beramal tu dia hanya sekadar ihtiyat sahaja, kan, dia mengharapkan pahala yang terkandung tu dia boleh dapat ataupun dia boleh hindarkan daripada certain azab. Syarat ni jelas menunjukkan bahawa dia dalam bab ni dia menunjukkan sifat dhan marjuh. Dhan marjuh ni satu sangkaan yang tidak begitu kuat. Baik, Allah kata inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Ya, baik, syarat yang keempat adalah hadis dhaif yang diriwayatkan itu hanyalah terkandung di dalam bab fadailul amal ataupun targhib wa tarhib dan bukannya hukum hakam. Dan syarat ini akan membuatkan ramai orang awam dan yang bukan pakar confused, sebab ramai orang yang tak sure benda ni bab halal haram ke, benda ni fadailul amal ke, sampai ramai orang yang masuk kepada perbahasan hukum hakam. Bukanlah saya nak ulaskan isu ni sangat, sebab isu ni melibatkan practicality muhaddithin dulu dan selepas. It's a little bit complicated dan rumit. Ramai orang masih lagi tak faham tentang istilah dhaif di kalangan para ulama al-mutaqaddimin sampai cepat untuk nak mengeluarkan hukum. Ramai juga yang tak berkecimpung dalam arena analisis hadis, sekadar untuk nak petik sana petik sini. Itu bukan cara kita. And macam saya kata, ini adalah satu khilaf, tapi syarat itu perlu kita raikan. Okay. Ada juga yang bertanya macam mana kita nak macam mana boleh berlakunya perbezaan dalam menentukan status satu hadis, palsu ataupun tidak. Ni juga isu yang ada disebutkan oleh ustaz tu kan. Dia kata sebahagian daripada ulama-ulama ni pun khilaf. Kita tak tahu mana yang betul ke, yang mana yang ni ke. Macam mana boleh berlaku khilaf? Especially some ulama ada kata hadis ni palsu, sebahagian kata tak palsu. So which one which? And bila kita orang yang biasa dalam dunia takhrijul hadis ataupun perawi, memang boleh fahamlah, boleh berlaku perbezaan penilaian di kalangan ulama hadis. Ada yang disebut sebagai ulama al-mutaqaddimin yang awal-awal dulu, ada yang mutaakhirin yang agak lewat sikit generasi dia. Tapi itu bukan alasan bagi seorang pengkaji hadis untuk nak pejam mata. Biarlah ulama khilaf, pening kita nak tahu mana hak benar, yang ni kata sahih, yang ni kata dhaif, yang ni kata palsu ke apa. This is not a reason untuk kita berhenti daripada mencari kebenaran. Sebab khilaf itu bukan dalil, khilaf itu bukan alasan untuk menyekat kesuburan ilmu. Para ulama hadis yang begitu mengambil berat kesucian hadis Nabi SAW always berhati-hati dalam penilaian, dalam menilai palsu suatu hadis. Bila sabit kebatilannya, maka mereka tidak akan teragak-agak untuk nak menghukum hadis itu sebagai batil ataupun dusta. Ulama hadis sejak daripada dulu lagi dah bagi tahu, dah gariskan panduan-panduan, kriteria-kriteria hadis yang boleh diterima ataupun ditolak, sama ada ditunjulkan dalam bentuk amali ataupun teori. Perbezaan penilaian boleh berlaku berdasarkan perbezaan dalam menentukan kewujudan kriteria tersebut.
ataupun perbezaan dalam penentuan sebahagian kriteria itu sendiri. Contohnya dalam perbahasan hadis yang mursal, ulama berkhilaf dalam syarat itu sendiri. Macam mana kita nak kata ini hadis yang mursal, sama ulama kata ini bukan mursal. Tapi dalam perbahasan hadis palsu ataupun hadis yang mungkar, yang rapuh, dhaif jiddan ini, jelaslah ulama telah menggariskan panduan dan kriteria yang telah dipraktis ataupun ditetapkan oleh para ulama hadis, yang kedua-duanya daripada baik hadis yang dhaif jiddan ataupun hadis yang palsu adalah dalam kategori hadis yang kena ditinggalkan. Itu clear lah berbanding khilaf daripada sudut sahih ataupun dhaif. Dalam perbahasan hadis dhaif, boleh jadi juga kadang-kadang berlaku pertembungan panas di antara pihak yang ingin menjelaskan hadis-hadis palsu yang berlegar di kalangan masyarakat dan pihak yang cuba untuk nak mempertahankan hadis dhaif bukan palsu. Kita akui hadis dhaif yang biasa tidak menjadi isu daripada sudut pengamalannya secara bersyarat, sebab dia merupakan khilaf yang mu'tabar. Tapi bagi yang kurang bergelumang dalam dunia analisis hadis, ramai yang akan confuse, keliru sebab tak tahu nak membezakan status hadis antara yang lemah biasa ataupun sangat lemah, rapuh dan palsu. Dan ramai masih tak tahu macam mana proses penilaian itu berlaku. Kebanyakan khilaf yang berlaku pada pertikaian status palsu ataupun tidak palsu berlegar antara status palsu ataupun sangat dhaif. So orang yang duk kata, yang duk memperjuangkan hadis dhaif, nak kata hadis dhaif bukan palsu, kebanyakan kalau kita tengok bila ada satu hadis itu ada khilaf ulama sama ada dipalsu atau bukan, kebiasaannya dia berlegar di kalangan hadis yang palsu ataupun dhaif jiddan, hadis yang yastahiq an yakuna rawihi matrukan, kan, yang mana perawi dia layak untuk ditinggalkan, kan. Contohnya seorang perawi yang dituduh sebagai pendusta, pemalsu hadis serta perselisihan ilmuwan hadis terhadap statusnya. Kalau kita tengok contoh kan Ismail bin Abdullah Abu Uwais, yang mana wujud rekod hadisnya di dalam Sahihain Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ulama hadis khilaf dalam menentukan status perawi ini di antara baik ta'dil ataupun at-tajrih, penilaian buruk. Begitu juga dalam setiap satu martabat, kuat ataupun tak kuat pun khilaf daripada sudut kedudukannya. Dia nak kata dia dhaif biasa ke dia dhaif yang kuat. Para nuqad yang menilai baik beliau, yang mentakdilkan dia, ada di antara mereka yang menilai beliau sebagai thiqah yang mutlak, boleh dipercayai sepenuhnya. Contohnya Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hatim, seperti mana yang dinukilkan. Dan ada juga daripada kalangan para nuqad yang bawah, nilai dia bawah sikit daripada taraf fiqah, seperti Ibn Ma'in ataupun setengah riwayat Imam Ahmad, Al-Dhahabi, dan sebahagian yang lain pula menilai dia di bawah lagi, taraf akhir daripada martabat ta'dil. Contohnya Ibn Ma'in daripada riwayat Abi Khaythamah, Abu Hatim, Al-Imam Ad-Daraqutni, Al-Imam Al-Dhahabi dalam setengah kitab beliau, Ibn Hajar. Dan ada juga yang tajrih ataupun yang kritik perawi bernama Ismail ini. Ada yang sampai tuduh dia sebagai pendusta, pemalsu hadis, pencilok hadis yang kena ditinggalkan. Ada juga sebahagian ulama yang anggap dia sebagai lemah biasa, dhaif, yu'tabar bih, yang boleh diperkuatkan. Antara yang menuduh perawi bernama Ismail Abu Uwais ni sebagai pendusta, kan, adalah Salamah bin Shabib, berdasarkan kepada kata-kata yang didengari daripada Ismail itu sendiri, kan. Ibnu Ma'in sebagaimana dalam riwayat Ibnu Junaid dan lain-lain.
Dan Ismail ini sebagaimana yang dinukil oleh Salamah bin Syabib pernah mengaku barangkali dia pernah memalsukan hadis pada penduduk Madinah kalau berlaku perselisihan sesama mereka. Dan Ibnu Hajar pula kelihatan tidak mempertikaikan keabsahan pengakuan beliau ini. Dalam kitab Tahdzibut Tahdzib, dia kata inilah sebab Al-Imam An-Nasa'i menjauhi hadisnya sehingga menilai beliau sebagai laisa bithiqah, tak boleh dipercayailah. Maybe pendustaan tersebut dilakukan ketika dia muda, remaja dulu, kemudian dia berubah insaf. Tetapi Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim riwayatkan perawi ini walaupun dipertikaikan sebahagian ulama. Tetapi periwayatan Imam Bukhari dan Muslim yang dia ni hanya meriwayatkan hadisnya yang sahih, yang disertai ada joint venture daripada riwayat perawi-perawi yang thiqat. Jadi kata-kata Ibnu Hajar itu menunjukkan bahawa Ismail kemungkinan telah bertaubat daripada pendustaan yang pernah dilakukan. Dan ini menyanggah sebahagian daripada pandangan ulama hadis yang mengatakan mereka yang pernah sabit berdusta terhadap Nabi tak boleh diterima riwayatnya sama sekali walaupun dah bertaubat. And so ada konflik dengan Sani' Al-Bukhari di sini. Tapi barangkali kita boleh katakan pelaku dosa besar ketika mudanya yang kemungkinan belum matang ketika itu, yang kemudiannya disahkan telah bertaubat, maybe ada perbezaan hukum di situ. And tuduhan mencilok hadis ataupun dipanggil hadis sariqatul hadis yang datang daripada Ibnu Ma'in pula datang daripada jalan Ahmad bin Abi Yahya yang dipertikaikan kredibiliti dia. Even riwayat daripada Ibnu Ma'in juga berbeza-beza, dan kebanyakan daripada riwayat Ibnu Ma'in hanya sekadar menilainya sebagai dhaif yang biasa. Cuma dalam riwayat Ad-Darimi daripada Ibnu Ma'in dinukilkan Ibnu Ma'in ada puji dia, la ba'sa bih. Kan ni pandangan biasa. And majoriti perawi daripada Ibnu Ma'in dilihat lebih kuat kerana sebahagiannya merupakan ahli negeri Ibnu Ma'in sendiri yang lebih mengetahui tentang pandangan guru dia. Okay. Apapun kritikan keras al-jarh al-syadid yang dikritik kepada perawi ini tak diperjelaskan, ghair mufassar, sebab tak ada bukti yang jelas ataupun kukuh untuk nak menyabitkan tuduhan tersebut, cilok hadis itu. Dalam keadaan ini, so masih lagi kabur tentang reason dia. Dan mereka yang menilai dengan penilaian yang baik pula nampak macam lebih bermudah-mudah lah dalam hal ni, sebab actually dalam riwayat dia ada hadis-hadis yang al-afrad, yang tunggal, al-manakir, hadis-hadis gharaib, dan juga al-wahiyat. Kalau kita baca kitab Al-Kamil oleh Ibnu Abdi, adalah beberapa perincian riwayat ini. Walaupun dia dikritik, tetapi mungkin dia tak lah sampai ke tahap yang matruk ataupun ditinggalkan ataupun dhaif jiddan, dia tak sampai ke situ. Disebabkan hadis dia banyak, so boleh daripada segi percentage itu dia tidaklah sampai ke tahap yang teruk. Kesilapan yang dilakukan itu tidak terlalu banyak, tetapi beliau adalah perawi yang dhaif. So dhaif perawi ini Ismail bin Abdullah Abu Uwais ni adalah dhaifun yu'tabar bih, yang boleh diperkuatkan, kecuali apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Di situ adalah hadis-hadis yang sahih, disebabkan Al-Imam Bukhari dan Muslim ini terkenal sebagai cermat dalam memilih ataupun dipanggil sebagai intiqa, yang mana dia pilih hadis-hadis dia perawi ini yang sejajar dengan riwayat perawi-perawi yang thiqat. Jika tuhmahan dusta tersebut sabit ataupun memberi implikasi terhadap riwayatnya, nescaya Imam Bukhari dan Muslim tidak akan teragak-agak untuk menolak Ismail keluar. Maksudnya dia tidak akan menggunakan Ismail inilah. Baik. Kemudian kita tengok kepada soalan yang terakhir lah, saya kira. Ada yang tanya, kita tak sucikan mana-mana ulama daripada sebarang kesilapan, tapi kata-kata ulama tidak maksum
Al-Bukhari telah silap dalam meriwayatkan hadis-hadis yang palsu dalam sahihnya, walaupun Sahih Bukhari dianggap kitab yang paling sahih selepas Quran. Adakah kata-kata sedemikian dianggap kurang beradab terhadap para ulama? Baik. Sangat penting bagi kita, bagi ahli ilmu ni, untuk kita berjaga, kita jaga tutur kata kita, beradab dengan para ulama, especially ulama-ulama besar seperti Imam Al-Bukhari. Dan tak dinafikan dalam bidang akademik semua maklumat ataupun fakta terdedah kepada kesilapan, maksudnya terdedah kepada penilaian, sama ada kita jumpa ataupun tidak jumpa sahaja. Ini adalah lumrah ilmu yang sering kita dapati pelbagai persisihan dalam isu yang pelbagai. Cuma persoalan dia, macam mana kita nak sampaikan satu fakta yang menyebelahi pandangan kita dan menyanggahi kajian para ilmuwan yang lain. Contohnya, macam mana kita nak sebut bahawa pada kajian kita ni dan ada setengah ilmuwan seperti fulan, al-imam fulan, yang tersilap dalam satu-satu perkara. Dalam bab ini ramai daripada penuntut ilmu ataupun agama yang tergelincir, kan? Hanya mereka yang Allah anugerahkan sifat wara', berhati-hati, cermat, yang boleh menjaga tutur bahasa mereka ketika mereka membahaskan kesilapan para ulama. Nak melafazkan ibarah ataupun satu kenyataan itu satu seni yang ada macam-macam bentuk cara. Tak semua orang pandai ataupun tak semua orang yang berilmu itu pandai seni menyampaikan. Sebab seni itu datang daripada hati, perasaan dan naluri, bukan datang daripada satu fakta yang memerlukan hafalan ataupun kefahaman. It is satu benda yang boleh diasah dengan sentimen-sentimen hati, is not depend on dalam IQ minda semata-mata. Sebab tu orang yang berseni dia selalu suka menyendiri, melayan perasaan dia, sebab dia tengah fokus kepada karya-karya seni dia. Macam tu juga dengan sifat wara'. Wara' ni datang daripada hati yang takut kepada Allah. So ketakutan itu akan memberikan positif terhadap tindak tanduk, pertuturan, dan begitu supaya kita berhati-hati sampai kita tak terjerumus dalam perkara-perkara yang Allah murka. And saya personally sendiri pun walaupun saya antara yang terawal tegur ustaz tersebut dalam perbahasan ilmu hadis, dan kemudian ramai yang bangkit untuk nak menegur dan sebagainya, walaupun saya tahu teguran itu betul dan tahzir itu perlu dilakukan kerana terlampau banyaklah penyelewengan ataupun sifat yang ambil mudah daripada ustaz tersebut. Tapi ada datang dalam perasaan hati ni satu perasaan yang takut pada Allah. Kita takut, mungkinkah kita terlajak, mungkinkah kita ada something yang di luar daripada haknya. Perasaan-perasaan begitu datang, kadang-kadang menerjah. And ramai penuntut ilmu ataupun agamawan yang berkejar-kejaran, dikejar nak dapatkan ilmu, tapi dilupa untuk mencari takwa dan wara'. Penting sangat dalam nak membina akhlak dan kepribadian seorang Muslim. Sebab tu Imam Syafi'i dalam satu syair menggalakkan untuk kita memiliki kedua-dua perkara ni, sebab minda tanpa hati akan menyebabkan hati menjadi keras tanpa takwa. Manakala hati tanpa minda ataupun IQ itu akan menyebabkan seorang itu bergelumang dalam kejahilan dan tidak mampu membaiki dirinya dan masyarakat. Baik, sahabat-sahabat semua yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Jadi sekadar ini sahaja dulu perkongsian kita pada malam ini. Moga-moga insya-Allah bermanfaat dengan isu-isu yang diutarakan berkaitan ilmu hadis. Sedikit teknikal, tetapi moga-moga semua boleh faham insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.